أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Kalau kita masih ingat pesanan Imam Al-Ghazali, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi." Hiduplah seperti mana yang engkau suka, engkau adalah mayat, engkau pasti akan mati. Cintailah siapa saja yang engkau suka, engkau pasti akan berpisah dengannya. Dan beramallah sebagaimana yang engkau suka, engkau pasti dibalas mengikut apa yang engkau kerjakan. Demikian pesan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Demikian juga pesan Syekh Ibn Atha'illah, "Ilahi rajai la yanqati'u anka wa in asaituk." Tuhanku, harapanku kepadamu tidak pernah terputus walaupun aku telah berbuat maksiat. Kama anna khawfi la yuzayiluni wa in ata'tuk. Seperti mana takutku tidak pernah pudar, tidak pernah hilang walaupun aku telah mengerjakan ketaatan kepadamu. Lama kita tak jumpa. Alhamdulillah hari ni Allah bagi jumpa balik. Dan bagi sahabat-sahabat yang hari ni baru mai, macam saya juga hari ni baru mai, apa ustaz ni? Kelas kita dah mula 2 minggu awal. Ada yang faham ustaz cuti maka kelas pun cuti. Hakikatnya ustaz cuti, kelas tak cuti. Jadi alhamdulillah kita berkesempatan sekali lagi untuk sama-sama bermuhasabah diri pada pagi ini, hari Jumaat. Alhamdulillah, Sayyidul Ayyam. Kata Syekh Al-Haddad, jika aku tidak boleh melihat ataupun bersama dengan orang yang aku cintai, memadailah aku hanya mengingati mereka, iaitu para salafus salih, membuatkan hatiku basah daripada kekeringan ini. Kalau kita tak dapat nak jumpa orang yang kita sayang, orang yang saleh yang kita sayang, yang kita kenal, yang pernah kita kenal, para alim ulama, para salafus salih yang kita baca sirah-sirah mereka, memadai kita mengingati susur galur perjuangan mereka untuk kita ambil pedoman, untuk kita basahkan hati kita yang kering ini. Hati kita kering. Kenapa kering? Kerana kita kosong daripada ma'rifatullah. Orang yang kosong daripada ma'rifatullah, kosong daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan memenuhkan dalam diri dia dengan satu sifat, iaitulah sifat jahil. Orang yang jahil, maka dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi di masa akan datang. Hatta sehingga kan, kalaupun pada masa itu telah pun ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala
bagi dia berhadapan dengan tribulasi ataupun ujian yang Allah datangkan kepada dia, dia sendiri juga tidak tahu bahawasanya itu adalah ujian Allah. Hatta sehingga kan dia ni dibalas akan segala kejahatan yang dia lakukan, Allah turunkan azab kepada dia, dia juga tidak tahu bahawasanya itu adalah azab Allah. Umpama seorang budak kecil, seorang bayi, mak dia duk masak kat dapur, dia duk main kat depan luar rumah. Tiba-tiba seekor ular tedung selat. Mai elok punya duk panggung kepala dia dekat bayi yang baru usia 8 bulan. Mak dia keluar-keluar cari mana ni anak aku ni, tengok ular tedung selat tengah pacak macam ni dekat anak. Apa reaksi mak dah? Mak tahu, lari, ular. Anak dia lari tak? Anak tak reti, anak tak lari, anak relax. Anak lagi seronok ikut. Sebab apa? Sebab dia tak reti, dia tak kenal. Orang yang kenal, maka dia akan tahu apakah yang akan dilakukan. Ular tedung selat, dia punya power, dia punya sengatan dah. Kita kata dia hebat dah. Sebenarnya ada ular yang lebih besar daripada ular tedung selat. Di Australia ada satu jenis ular yang kekuatan besar dah 70 kali ganda lebih besar daripada ular tedung selat. Sekali kena patuk 35 orang boleh mati. Sekali patukan dia. Besar dia tu akan menyebabkan 35 orang mati. Serta-merta. Sebab tu bila kita tahu, ni ular, ular mana yang kena tahu ni ular. Ni singa. Kalau ada singa betul-betul dalam ni, kita nak buat apa lah ni? Kita pergi tapping, boleh lah kita lambai-lambai. Boleh lah. Sebab dia dalam kandang. Cuba singa tu main lepas main duduk tang ni. Bukan ustaz yang duduk atas meja ni, tak ada lah. Kan terlapak lari kalau dia tingkat ni boleh lepas kat kita ni. Punya takut dekat singa. Singa sekali dia mengaum 5 km orang dengar. Ngauman dia tu 5 km boleh dengar lah dia mengaum. Tu singa, tu ular yang Allah Ta'ala sengaja ciptakan makhluk-makhluk ni berada di dalam dunia ni untuk apa? Untuk kita kenal siapa pencipta kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Qahhar, Al-Jabbar. Bukan Al-Jabbar dekat Baguta. Al-Jabbar, Al-Qahhar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia suruh kita taat pada dia. Bila kita taat pada Allah, kita kenal Allah, kita sendiri tahu apa benda yang kita kena buat. Kita sendiri ambil perhatian apa benda yang kita patut ambil perhatian. Kita sendiri cuba hindarkan apa yang patut kita hindarkan. Hari ini kita nak bincang masalah dalam kitab kita. Kita berada pada bab sifat mazmumah yang ketiga, InsyaAllah pada muka surat 54. Babun ma jaa fihi marah. Boleh faham? Babu ma jaa fihi marah. Bab yang pada menyatakan tajuk marah. Hari ni kita sembang pasal marah. Jangan marah nanti kena jual. Marah ni boleh ke tak boleh? Perlu ke tak perlu? Masa bila perlu, masa bila tak perlu? Apakah marah itu menyebabkan seseorang itu jatuh martabat dia? Apakah marah itu menyebabkan seseorang itu naik martabat dia? Dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain? Ataupun bagaimana? Yang tu yang akan kita bincang pada hari ini. Baik, sebelum kita nak bincang,
Saya nak tunjuk satu gambar yang hari ni kalau siapa yang tengok dalam harian Kosmo dah ada masuk. Saya pergi tadi, saya tengok kita tengok sikit lah gambar ni. Saya suka tengok gambar-gambar macam ni kan. Jadi gambar ni pertama boleh jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Best ni. Okey, ini adalah gambar matahari yang diambil oleh saintis NASA. Diambil pada NASA. Gambar matahari pada tanggal 31 hari bulan Ogos, hari merdeka kita. Okey. Kita pergi kecil dulu, bagi nampak dulu. Okey. Okey, ni gambar matahari pada tanggal 31 hari bulan Ogos. Hari yang mana orang semua seronok merdeka. Merdeka raya tahun ni kan. Kalau dulu apa, Dipa Raya, Kongsi Raya, tahun ni Merdeka Raya. Dan ini adalah bumi kita. Ini bumi kita. Ni kita duduk dalam ni. Ni matahari. Apa yang kita rasa? Saintis kata berbola api ni yang keluar ni, flame ni, saiz dia 40 hingga 50 kali ganda lebih besar daripada saiz bumi kita. Bumi kita ni kita ni. Malaysia letak mana? Kedah Pakai Limbung kat mana? Bagas Samak ni kat mana? Dia keluar satu spark tu saja hangus dah. Sipi lagi. Cuma yang ni kedudukan dia taklah sedekat ni. Saintis bubuh gambar nak nilaikan bentuk bumi dengan bentuk saiz matahari. Nak bagi kita sedar. Mereka buat kajian, mereka hanya dapat tentukan apa? Nak abang kata fenomena alam. Lalu ni matahari sentiasa. Kalau siapa yang perasan, channel ni pun duk ikut perkembangan ni, matahari makin lama makin panas suhu dia. Yang kita pernah cerita dulu, yang luar ni 6,000 darjah Celsius, yang dalam ni 12 juta darjah Celsius. Yang kita kata kulit kita ni mampu tahan sampai 57 darjah Celsius saja. Atas 57 darjah Celsius kulit kita mula melecur, terbakar. Alhamdulillah Allah bagi jadi ni panjang ni 250 juta kilometer. Kita terselamat daripada sudut jarak ni. Tu pun taklah selamat mana. Kita boleh berasa matahari alhamdulillah sedang-sedang, elok-elok, sedap-sedap kita. Buat Allah kalau dia nak tunjuk sesuatu, dia suruh kita tengok, belajar. Nabi pesan kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Fikirkanlah kamu pada ciptaan Allah, jangan sesekali kamu fikirkan pada zat Allah. Kita nak kenal Allah, tengok sekeliling kita. Tengok sekeliling kita. Macam Imam Syed Sabiq, dia kata dalam kitab Aqaid Islamiyah, tiap-tiap hari pastikan kita ni manfaatkan, peruntukkan 4 masa kita. Yang pertama, masa untuk kita beribadah khusus untuk Allah. Yang kedua, masa untuk kita renung ciptaan Allah yang berada di sekeliling kita. Yang ketiga, masa untuk kita muhasabah diri kita. Renung balik apa benda yang kita dah buat, apa benda yang kita tak buat lagi, apa dosa yang kita dah buat berkandak-kandak, kita taubat dah lagi, kita tinggal puasa kita qada dah lagi, tinggal sembahyang kita qada dah lagi, minta ampun dah lagi. Dan yang keempat, kita kena jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang Islam, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ahli dalam masyarakat dan sebagainya. Ada 4 masa yang kita kena peruntukkan. Kita buat tak? Saya tanya diri saya buat tak? InsyaAllah. Jadikan prinsip benda ni. Allah bagi kita akal lah. Hebat akal kita, hebat, subhanallah. Akal kita ada 100 bilion sel dalam otak kita. Ada 100
100. Lepas tu ada kosong, ada 9 kosong belakang ni. Kosong, 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 kosong. Berapa tu 100. Lepas tu ada kosong, 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 kosong. Hebatnya otak kita. Allah bagi dekat lebah ada 960,000 sel otak untuk lebah. Tapi bezanya lebah dengan kita, lebah dia gunakan otak dia bukan untuk berfikir macam kita. Dia hanya disetkan oleh Allah Ta'ala untuk buat segala apa yang dia. Kita beli madu berapa ringgit madu sebotol? 500 gram tu. Nah, 25 ringgit. siapa yang dapat kat peti dia punya tu boleh dapat murah kan. Ada yang beli RM9, ada yang RM19, ada yang RM20, ada yang lebih mahal. Kita nak dapatkan madu, lebah dia nak buat madu untuk kita manusia makan 450 gram. Nak bagi kumpul madu 450 gram, dia terpaksa, bukan terpaksa, dia diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kumpul bunga, ambil daripada 10 juta pokok bunga. 10 juta bunga dipanggil apa? Helaian bunga. Panggil apa? Kuntung bunga. 10 juta kuntung bunga untuk menghasilkan 450 gram madu. Yang kita kira duk ambil ya. Baguslah. Memang itu makanan sunnah. Nampak? Kita kena belajar daripada apa yang Allah jadikan di sekeliling kita. Orang perempuan pakai tudung panas tak? Peluh tak? Peluh, mesti peluh ya. Allah jadikan sistem badan kita ni, kita mesti kena makan garam. Tiap-tiap hari mesti kena makan garam. Dan kita jangan faham garam tu hanya garam yang kita ada bubuh tu. Segala jenis garam galian, karbohidrat, protein tu semua dipanggil garam juga. Sebab itu bila kita makan, bila kita buat kerja, dia berpeluh. Garam ni fungsi dia apa? Fungsi dia untuk menetralkan cairan-cairan yang ada dalam badan kita. Dia untuk menetralkan darah kita, jantung kita, sistem dalam buah pinggang kita. Tu, darah, garam tu. Lepas tu bila kita buat kerja, keluar peluh. Peluh tu keluar rasa apa? Masin. Keluarkan garam dalam tubuh badan kita bagi neutral balik. Sebab tu nak bagi sihat, kita kena makan balik supaya dapat balik garam yang secukupnya dalam tubuh badan kita. Sebab apa? Bila panas kita berpeluh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ciptakan sistem badan kita, suhu dalam badan kita dengan suhu kat luar ni tak sama. Suhu dekat luar, kalau lebih panas, kita akan mula berpeluh. Sebab apa? Perpeluhan tu untuk menetralkan suhu dalam badan kita dengan yang di luar. Kalau siapa yang panas, badan dia tak keluar peluh, makna tu satu masalah bagi dia. Kalau badan kita lebih panas kat dalam, tak keluar peluh, jadi demam. Rasulullah ajar nak hilangkan demam, makan balik benda yang sejuk. Makan apa? Makan timun. Makan apa? Makan tembikai. Tapi Rasulullah suka sulam dengan kurma. Kurma bersifat panas, tembikai bersifat sejuk. Kurma bersifat maknanya manis kan, memberi tenaga. Timun dia bersifat sejuk, menghilangkan dahaga, menghilangkan panas badan. Siapa yang kena anak dia demam kuning, bagi minum jus timun. Yang itu masa bulan puasa saya pernah kata buat jus kurmun. Kurma campur timun, kurmun. Nampak tak? Subhanallah. Bila kita belajar dengan cara macam ni, kita mula nampak. Saya hari pun sikit sebanyak, bila Allah Ta'ala bagi peluang macam ni, kita belajar dan terus belajar, dan ilmu ni takkan habis. Kita berasa apa benda yang kita tahu ni adalah untuk menguatkan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita boleh kata bahawasanya tanda-tanda yang Allah Ta'ala jadikan di sekeliling kita ini, sama di tubuh badan kita ke, alam sekitar ke, langit bumi ke dan sebagainya, dia adalah tanda bahawasanya Allahu Akbar. Dia adalah tanda bahawasanya Allah lah yang Maha Besar. Bila Allah Maha Besar, Allah lah yang selayak-layaknya untuk memiliki sifat.
sifat angkuh, sifat marah, sifat Allah yang berhak. Kita tak berhak. Kita nak berasa hebat apa? Bahkan Nabi Nabi kata la yadkhulul jannata man apa? Tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu min dzarratin min kibr. Nah, tidak masuk syurga siapa yang ada dalam hati dia satu zarah daripada perasaan sombong. Satu zarah saja tak masuk syurga. Kalau ada rasa besar diri, rasa sombong diri, tak masuk syurga. Yang kita pernah cerita hari itu, satu zarah kalau ditimbang dengan berat biji sawi, satu zarah bersamaan 6,000 biji sawi. Satu zarah bersamaan 6,000 biji sawi. 1 sentimeter kita buat garisan 1 sentimeter, dalam dia ada 100,000 zarah. 100,000 ke 100 juta saya tak ingat, tapi banyak. Bayangkan hanya kerana dosa satu titik itu kita diharamkan oleh Allah masuk syurga. Nak besar diri buat apa? Orang yang kenal Allah, dia sesekali tak akan melanggar segala apa yang Allah perintah. Tapi itulah kita, kullu bani Adam khata'un, khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu melakukan kesalahan. Yang sebaik-baik manusia yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Sebab itu bila kita bincang pasal bab marah, kita buka dalam kitab Imam Al-Ghazali, ringkasan yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam bab marah sebagai rujukan perbincangan kita pada pagi ini. Kita tengok dulu dalam kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat marah berpunca daripada kurang sikap kesabaran dalam menghadapi sebarang keadaan. Sifat marah berpunca daripada kurang sikap sabar. Sabar. Kita kurang sikap sabar. Kita tak kenal Allah Ta'ala, maka kita tak tahu kata kita kena sabar. Kita tak tahu kata Allah ni empunya segala-galanya. Kita ni tumpang saja. Kita ni diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk menumpang hidup kat muka bumi ni. Kita duk puasa, semua tu hak kita. Yang duk bergaduh sampai tak bertegung adik-beradik, yang bergaduh pasal isu tanah tak habis-habis, yang bergaduh pasal hang macam-macam. Padahal semua tu milik Allah. Sebab tu sabar ni adalah ubat bagi marah. Marah punca dia apa? Sebab kurang sabar. Tapi nak sabar macam mana? Kita mesti belajar untuk kenal Allah, baru kita boleh belajar sabar. Orang yang tak kenal Allah, maka dia tak tahu apa benda yang dia lakukan. Sebab tu macam yang awal tadi saya sebut pasal benda tu. Basic dia, kalau kita kenal Allah, kita tak berani nak buat lebih kurang. Kita akan tahu apa yang patut kita kena buat, kita akan tinggal apa yang patut kita tinggal. Tapi kalau siapa tak kenal Allah, dia merasa semua ni hak milik dia. Dia merasa dia orang paling bagus di antara semua yang lain. Dia merasa sombong, dan sombong itulah akan membawa kepada sifat marah. Kan? Kita baca dalam sahabat Metro kemarin dulu, kan? Abang tikam adik sebab apa? Motor pancet. Yang tu saja. Nah, kita tengoklah apa TV3 ke berita semalam, apa suami apa kat isteri, apa dera isteri. Semuanya atas pertimbangan apa? Atas pertimbangan nafsu semata-mata. Sebab itu marah dalam Islam ni, marah ni dia kena bertempat. Ada masa ulama kata wajib kita marah, ada masa haram kita marah. Ada masa kita ni
Kalau kita marah, dia akan menyebabkan kita tergolong dalam beberapa golongan. Kita wajib marah bila? Kita wajib marah apabila apa? Apabila hukum hakam Allah dihina. Apa-apa sahaja yang berkaitan Allah, Rasul, Islam, Nabi-Nabi dan sebagainya, apa-apa berkaitan tentang Islam ni dihina, kita wajib kena ada rasa marah. Siapa yang tidak ada rasa marah, kata Imam Al-Ghazali, dia termasuk dalam satu daripada 3 golongan. Ada berapa golongan orang yang marah? Ada 3 golongan orang yang marah. Golongan yang pertama, golongan tafriq. Tafriq. Ta, fa, ra, ya, ta. Tafriq. Tafriq. Yang kedua, ifrat. Alif, fa, ra, alif, ta. Ifrat. Dan yang ketiga, i'tidal. I'tidal. Alif, ain, ta, dan alif, lam. I'tidal. Bukan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu i'tidal dalam sembahyang. Ini i'tidal, istilah yang digunakan pakai oleh Imam Al-Ghazali dalam menentukan golongan orang-orang yang marah. Okey. Golongan pertama, tafriq. Ta, fa, ra, ya, ta. Tafriq ini maknanya hilang sifat marah dia. Hilang sifat marah dia. Orang kata apa? Dayus. Apa lagi? Mandong. Maaflah kalau bahasanya senang kita faham. Tafriq ni makna apa? Tak ada rasa marah langsung. Tak berasa marah langsung. Nah, inilah sejelek-jelek orang dalam golongan marah. Nah, dia tak berasa marah bila hukum hakam Allah dilanggar. Dia tak rasa marah ahli keluarga dia keluar tak tutup aurat. Dia tak rasa marah bila anak dia masuk rumah berbalik kawan dia pula berlainan jantina. Dia tak rasa marah bila hukum hakam Allah ditentang, bila hukum hakam Allah Ta'ala dibuat sambil lewat. Maka orang ni berada pada tingkatan tafriq. Ya, dayus lah. Salah tuan. Kita ni macam saya lah, saya balik Sabah 2 minggu, alhamdulillah 15 hari. Ya. Kita dalam keadaan apa? Orang kata apa, bila balik suasana memang berubah jauh daripada suasana yang ada kat tempat kita. Ya. Suasana yang ada sangat-sangat tidak membantu ya. Untuk meningkatkan keimanan kita, sangat-sangat tidak membantu. Melainkan siapa yang selalu pergi ke masjid, yang mengimarahkan masjid, dia berasa nikmat iman sedikit lah. Alhamdulillah. Siapa yang langsung tak jejak kaki pergi masjid, dia dibimbangi terikut dengan rentak yang ada. Saya bila saya balik kat kampung saya nampak macam inilah kampungku. Alhamdulillah. Kita kena ambil pendekatan macam mana Sayyidina Rasulullah SAW ni. Rasulullah SAW ni bila Rasulullah pergi ke Taif, apa berlaku kita semua tahu. Mereka sampai beratok, baling batu, beratok ni, halau Nabi keluar pada Taif, beratok, pakat pegang batu segenggam ni, pakat tuju Nabi sampai berdarah. Dia patah gigi Nabi sampai berdarah. Sampai malaikat mai tanya, ya Rasulullah, saya malaikat yang jaga bukit, kalau nak saya boleh humbat, hancurkan mereka. Apa Rasulullah jawab? Tak payah, jangan. Mudah-mudahan ada daripada kalangan mereka, zuriat-zuriat mereka, orang yang beriman. Sebab tu benda ni, usaha dakwah ni kena berterusan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kalau kita sayang ahli keluarga kita, kita kena tegur apa benda yang tak baik. 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 Kita kena tegur apa b
Walaupun teguran kita itu mungkin secara maknawi, mungkin secara hikmah, mungkin kita tak mampu nak bercakap, kita tunjukkan perbuatan kita yang menunjukkan kita tak suka apa benda yang mereka buat. Kalau kita boleh cakap, boleh tegur, itu lagi baik. Kalau kita boleh ubah dengan tangan kita, itu lagi baik. Dalam keadaan macam tu, kita pun takut juga satgi kita pula berasa bagus pula dah pada orang lain. Kita pula dah kita rasa macam kita ni lagi bagus pada orang. Kita tengok orang, kita rasa hampa ni hina sungguh lah, tak pergi semayang, tak apa-apa semua ni. Dah ada satu zarah daripada sombong dalam diri kita, dah dihalangkan syurga. Habis kita nak buat macam mana? Saya habis kalau pergi masjid, kita kata kalau boleh tak mau balik. Tapi nak buat macam mana? Yang kat rumah tu, yang di sekeliling tu, siapa dia? Ahli keluarga kita juga. Orang kampung dah di kampung kita juga. Kita ada tanggungjawab kita ada peranan kita. Habis buat apa? Baca Quran, baca hizib kita. Kalau kita tinggal Quran, hizib tak baca, masjid tak pergi, memang pergi lah kita. Ada jiran yang mana menebah rumput pakai seluar dalam. Macam boleh tahan lah. Dia sentara banyak lah, tapi sekadar muhasabah diri. Kalau jiran yang muda tak apa, jiran dah tua. Nenek isap rokok dalam rumah, selamba. Kan lelaki pakai subang, relax. Tapi semayang Jumaat, relax lah, duduk kat luar rumah. Padahal masjid dengan rumah 200 langkah sahaja. Saya tahu sebab saya kira kan, duk tengok dekat sangat awak tak mau pergi ni. Lebih kurang 200 langkah saja. Subhanallah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang rupa parah kita, tak pandang harta benda kita. Allah pandang hati kita, Allah pandang amal kebajikan kita. Kalau kita baik macam mana pun, kita baik, orang sebut memang baik semua, dia ni suka tolong orang, ada kenara, ada apa-apa orang susah dia suka tolong. Tapi kita tak pergi semayang, tak pernah semayang. Saya balik, saya jumpa seorang tua bersembang dengan seorang tua umur 71, tak pernah semayang. Tak pernah semayang. Saya jumpa dengan seorang abang, seorang brother tu, dia sembang, dia kata apa? Baru ni dia dapat 2 jongkong mah. 2 jongkong mah, 1 ketui, 2 ketui mah, petak 4 segi. Lebih kurang berat satu tu, lebih kurang dalam 800 gram lebih kurang. Kalau dapat kita macam mana? Bagi kat pasir lah. Dia tunjuk ni dapat 2 ketui. Saya tanya dapat daripada mana? Daripada pertapaan. Bertapa. Tapa macam mana? Dia pun cerita, ada lebih kurang kami ada 5 orang. Pergi lah ke tempat-tempat yang keras-keras sikit. Keras tu macam mana? Pergi ke tempat bekas jerat-jerat apa tentera Jepun dulu ni. Pergi kat tempat-tempat yang gelap-gelap, tempat-tempat yang gitulah. Bacalah apa-apa dia punya wirid-wirid terabuk dia tu kan. Ada dia punya, kalau cerita Piramli apa mambang kuning mambang, itulah dia baca macam tu kan. Tapi dia tak tanyalah apa benda dia sebut kan. Lepas tu benda tu main macam mana? Bila kita duk baca, duk beratik tu, main benda bergolek. Lepas tu pergi kat situ, Tok Guru mereka akan baca dulu, buang ikat dulu apa benda yang penjaga dan apa semua tu, baru mereka pergi terpah, pergi ambil korek-korek, ada 2 ketui jongkong lah. Benda tu kita jarang dengar kat belah sini ni. Tanya pula nak
Nak kalau jual tu dalam berapa? Bayangkan kalau 1 gram Sekarang berapa? 165. Duk ada lebih kurang 800 gram. Ada 2 ketui. Belajar daripada apa? Belajar silat dah saya dah. Ada tu guru ajak apa semua tu guru. Tapi semayang tidak. Tak semayang. Kita kesian orang yang macam ni. Kesian dia macam mana? Satu, dia saudara kita, saudara se-Islam kita. Bila kita sembang, kita pun terpaksa beritahu benda tu syirik. Terpaksa beritahu. Sebab takut kita pula berdosa, tak mau beritahu. Kita pun beritahu. Jadi dia pun tahu. Dia pun tahu. Tahu syirik ni nah. Jadi kita nak kena taubat. Taubat nasuha kan. Bila tanya pasal apa buat? Hobi. Hobi. Banyak lagi hobi lain, tapi dia pun ada hobi yang tu nak. Subhanallah. Lepas tu kita, bila saya balik main sini, kita berasa kita tak boleh duduk diam. Kita ada banyak kerja kita kena buat. Kita ada banyak kerja kita kena buat. Kita ada ahli keluarga kita di rumah. Kita ada kawan-kawan kita. Kita ada jiran-jiran kita. Jangan sampai nanti kita masuk ke alam akhirat, kita masuk neraka disebabkan apa? Engkau ni tak masuk neraka sebab apa? Sebab tak pernah ada rasa marah bila hukum hakam Allah dilanggar. Kita berasa buat saya kita tak tahu, buat senyap, aku suka buat bodoh kita. Buat tak tahu, padahal benda tu berlaku depan kita. Sebab tu kita kena pesan kat diri kita, walaupun kita tak mampu nak pergi tegur, kita kena tunjuk reaksi supaya mereka itu tahu kata benda tu tak betul, benda tu salah. Paling kurang kita boleh bertegur, bagi salam, doa kat mereka. Kalau pun kita tak boleh nak kata, nak tegur apa benda buat tu salah, kita senyum ke, kita bagi salam, kita doa kat mereka, ya Allah bagilah hidayah kat mereka. Sebab tiap-tiap kita, bila kita pergi masjid, bila kita main mengaji, kita dibawa, diberi nur. Nur ni lah yang kita bawa balik jumpa di keluarga kita. Rahmat Allah Ta'ala masuk dalam keluarga kita. Sebab itu tafriq, tingkatan yang pertama, golongan pertama, kalau kita duduk dalam tingkatan ni, rosak kita. Dia, orang ni, dia tak ada harga diri. Dia sendiri hina agama dia. Pukul berapa dah? Oh, baru dekat pukul 10. Awal lagi. Baik. Okey, kita tengok satu lagi. Okey. Yang ni dulu saya dah tunjuk dah, tapi saja nak tunjuk sekali lagi. Nak tengok kita punya perasaan kita, apa yang akan kita rasa. Okey, ini adalah gambar di mana sebuah masjid dirobohkan, ditembak oleh tentera Amerika Syarikat. Dia tembak masjid sampai roboh, kemudian dia gelak, dia ketawa. Itu realiti. Hari ni orang Islam hidup kita, walaupun ramai, orang Islam ni ramai, tapi ramai macam buih di lautan. Kita tak ada kekuatan. Kita ramai tapi dalam kita kosong, hati kita ni kering. Sebab tu bila saya kata orang tadi, kita ni hati kita kering. Sebab bila kita baca kisah-kisah salafus salih, Habib-habib, ulama-ulama keturunan Rasulullah SAW, ada ulama yang Allah bagi karamah dekat mereka, siang boleh khatam Quran 4 kali.
malam boleh khatam Quran lagi 4 kali, sehari 8 kali. Kita kata mustahil. Memang ulama pun zaman tu mereka kata memang nampak mustahil, tapi itulah karamah kemuliaan yang Allah bagi dekat mereka. Kita apa karamah yang Allah bagi kat kita? Apa karamah yang kita dapat? Nah, paling kurang adalah istiqamah. Itulah karamah peringkat orang awam. Istiqamah, konsisten. Kalau dia main kelas, dia konsisten main kelas. Jarang baru dia tak main kelas. Kadang-kadang baru sekali dia tinggal. Nah, dia tak selalu. Nah, sebab tu kemuliaan kita setiap orang tak akan sama. Saya sendiri pun bukan baik mana. Nah, cara yang serupa tu lah juga. Nah, cuma kita duk peringat dalam peringat pun kerap juga ustaz pun. Nah, kita duk peringat apa? Saya duk peringat diri saya dalam tiap-tiap hari yang kita lalui, kena ingat. Kita ingat Allah dalam 3 keadaan. Allah uji kita dalam 3 keadaan. Yang pertama, zikir ghaflah. Yang kedua, zikir yaqazah. Yang ketiga, zikir hudur. Ini siapa duk mengaji saya duk beritahu dah dulu. Zikir ghaflah, zikir lalai. Kita ingat juga tapi kita lalai. Kita semayang tapi tak khusyuk semayang kita. Duk teringat nasi lemak, duk teringat nasi ayam, nasi biryani. Kan? Masa tu lah nak teringat pun. Kita ingat ke Allah Ta'ala macam ni. Kita duk ingat ke Allah Ta'ala, tapi ada di kalangan kita yang berkhayal. Ada di kalangan kita mungkin yang tengah ada juga. Ada tu contoh saja saya bagi. Abang kata dalam keadaan kita kata kita ingat ke Allah pun kita lalai. Dia tengah semayang pun, aku ni baca Fatihah dah gitu. Berapa rakaat dah tu duduk tengah semayang. Itu nama dia zikir ghaflah. Zikir ghaflah ni nak cam senang ya. Bila kita buat maksiat baru kita menyesal, masa tu zikir ghaflah. Masa duk buat tu tak teringat. Kan? Masa duk buat dosa, buat jahat apa semua, kita puasa seronok, best apa semua ni, bila dah buat ya, terlanjur lah kata buat benda apa-apa, baru astaghfirullahalazim. Tu makna zikir tu ghaflah. Zikir juga bagus pada tak zikir langsung. Yang kedua, zikir yaqazah. Zikir yaqazah ni kita jaga, kita berhati-hati. Kita duk peda apa benda kita buat, kita cuba pastikan. Kita tak lena bila dalam kelas. Kita tak ghalib masa tengah sembahyang. Kita cuba untuk fokus apakah amalan ibadat yang kita tengah buat. Kalau kita pergi masjid, kita jaga diri kita, jaga pandangan kita. Kan? Nabi kata ada 3 pandangan yang Allah haramkan daripada neraka. Apa dia? Teng. Mata kita ni, mata yang diharamkan oleh api neraka ni, Allah haramkan api neraka. Ada 3 jenis mata yang diharamkan oleh Allah Ta'ala pada api neraka. Pertama, mata yang berjaga malam untuk berjuang di jalan Allah. Siapa yang suka jaga malam, tak kisahlah jaga malam nak buat ibadat ke, jaga malam tolong jaga keselamatan orang ke, rela ke, buat rukun tetangga ke, polis ke apa ke, jaga ke. Tapi dia niat sebagai ibadat nak mempertahankan keselamatan orang awam, mempertahankan agama Allah. Allah haramkan daripada dibakar oleh api neraka. Kedua, mata yang menangis sebab takut azab Allah Ta'ala. Dia teringat azab Allah Ta'ala, dia teriak. Dia jadi takut. Orang yang yaqazah, dia tengok sahabat, dia tak boleh tengok lama-lama. Harian metro, depan-depan dah. Buka channel ni, TV ni, Allah, ni tak pakai tudung, yang ni pakai seksi, Allah marah Clara lah pula. Allah, kali kan, tengok Allah, astaghfirullahalazim, kali. Kalau dia boleh sedar macam tu, dia yaqazah, dia dalam keadaan sedar. Kata benda tu adalah ujian Allah Ta'ala bagi pada orang beriman supaya dia hindar pada maksiat. Kalau dia tak sedar, dia layan sampai habis.
Nah. Orang tanya, ustaz boleh kan? Kita bukan nak tengok pakaian tu, nak tengok jalan cerita tu. Pandai kilah juga ustaz pun. Kan? Mana tu yaqazah dia cuba berhati-hati. Tapi hudur, hudur ni tak dapat lagi sampai sekarang ni apa. Mudah-mudahanlah kita dapat. Hudur maknanya hadir. Hati kita berasa nikmat, rasa manis apa benda kita buat. Kita berasa khusyuk, kita berasa nikmat. Kalau kita semayang, memang betul kita semayang, kita tak teringat apa dah. Nah, kalau kita jalan kaki nak pergi masjid, memang betul kita jalan kaki pergi masjid, kita tak teringat dah cerita baling apa ke apa. Kan? Syekh Abdullah Haddad yang kitab Nasaih Diniyah tu kan. Ulama keturunan Rasulullah tu macam hari Jumaat macam ni kan, bila waktu dah hampir dekat waktu Jumaat, dia nak pergi masjid, dia takkan bersembang dah dengan siapa-siapa. Kita boleh buat macam tu. Oi, payah. Jangan bersembang dah. Bahkan kalau dia nampak kawan-kawan dia duduk bersembang, dia marah. Dia tak bagi duduk bersembang. Kita payah lah. Dah sampai masjid pun duduk sembang lagi. Oh, lagi lah. Sementara nak tidur, nak mula yang khutbah tidur. Kita nak test lagi kita tidur ke tak? Balik sembahyang Jumaat, cuba tanya apa isi khutbah tadi. Kalau dia boleh jawab, maknanya dia tak tidur, dia yaqazah dah tu. Salah dah nak. Lepas tu saya ni kadang-kadang yaqazah, kadang-kadang ghaflah. Kita mungkin sama lah. Hudur ni tak sampai lagi. Yaqazah tu kadang-kadang sat ya, berapa second je. Lepas tu kita ghaflah. Tapi zikir masih zikir, tangan bergerak juga, mulut kumat kamil juga, tapi hati mata tengok benda lain. Kan? Payah. Baik. Yang kedua, ifrad. Okay. Golongan yang kedua marah, ifrad. Alif ra alif ta, ifrad. Ifrad ni melampau-lampau pula marah dia. Marah yang bersangatan. Nabi tak bagi. Nabi kata apa? La taghdab. Bila seorang sahabat mai tanya kat Nabi Rasulullah, wasiatkan tolonglah bagi pesanan dekat saya dengan pesanan yang ringkas. Nabi kata kat dia, la taghdab. Jangan kamu marah. Jangan marah. Dia kata, lagi Rasulullah? Rasulullah ulang lagi, la taghdab. Dalam hadis kata 3 kali Rasulullah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab marah tu dia mewarisi sifat kebodohan. Orang yang marah, suka marah, dia mewarisi sifat bodoh. Bukan saya kata ulama kata, boleh buka dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Ya. Sebab bila orang tu marah, dia hilang pertimbangan. Allah bagi akal untuk berfikir. Waktu dia marah, dia hilang pertimbangan. Akal boleh fikir, dia tak boleh fikir lah dengan cara yang sepatutnya. Sebab tu kita tengok dalam sahabat, abang boleh bunuh adik tikam pasal tayar motor pancit je. Tak masuk akal. Tapi itulah yang berlaku. Sebab bila orang tu dah sampai ke peringkat ifrat. Ifrat ni mana apa? Marah yang bersangatan. Berlebih-lebihan, melampau-lampau. Maknanya syaitan dah hasut dia, ambil alih dah. Ciri-ciri dia pada kata Imam Ghazali, ciri-ciri dia ialah orang tu dia bersangatan marah. Kadang-kadang kelihatan dia ni menampar wajah dia sendiri, mengoyak pakaian dia sendiri, menumbuk dinding, memecahkan sesuatu. Itu orang yang berada pada tingkatan ifrat. Bisa tengok tak? Kadang-kadang dalam rumah pun tak tengok kalau tengok dalam rumah. Kan? Pintu pecah. Sagi baru sakit. Tak pasal-pasal pintu. Pinggan pecah, macam-macam. Jangan berada pada tingkatan ini, kerana ini golongan yang